Ustaz letak dulu basic 256 di tepi. Kita akan guna nanti. Oh, alalah. Okey, kita lihat semula pada muka surat 25. Muka surat 25 buku teks kita berkenaan dengan algoritma. Apa kena bezakan di antara algoritma, pseudocode dan carta alih dalam aktiviti harian. Okey, ni boleh baca secara hospital lalu. Najmi beli makanan di kantin sekolah pada waktu rehat. Okey, apa cerita dia? Awak nak beli kuih apa? Soalan dia. Dia pun jawab, saya hendak beli kuih keripap. Jawapan dia. Kemudian dia tanya balik, berapakah harga sebiji kuih keripap? Jawapan dia adalah harganya ialah 30 sen sebiji. Soalan balik, saya hendak beli 3 biji. Berapakah harga semuanya? Jawapan dia, jumlahnya ialah 90 sen. Okey, dia kata situ rajah berikut menunjukkan perkaitan antara algoritma, pseudocode dan dengan carta alih bagi mengira jumlah harga kuih yang hendak dibeli oleh Najmi. Dia ada letak 3 kotak tu, 3 petak tu. Petak yang sebelah kiri itu algoritma. Ni kita belajar dah sebelum ni. Cuma jari-jari belajar kat lagu tu lah, kita ingat. Algoritma ni maknanya satu cerita, jalan cerita. Jalan cerita. Mudah nak ingat. Ceritanya lagu mana ceritanya? Itu dipanggil algoritma. Okey, cerita tu berdasarkan atas tadi, tentukan kuih yang hendak dibeli. Dia nak ketentukan ke harga kuih yang hendak dibeli. Tentukan kuantiti kuih yang hendak dibeli. Lepas tu, kira jumlah harga kuih yang hendak dibeli. Itu adalah jalan cerita dia. Okey, pseudocode ni adalah arahan-arahan kepada jalan cerita tadi. Okey, mula cerita, nampak kan? Dia ada sini adalah pula dah. Dia ada sini adalah mula. Mula cerita tu maknanya permulaan cerita tu apa? Dia akan ada penamat dia. Ada mula dan ada penamat. Okey, lepas tu dia akan ada arahan dia. Baca apa? Baca nama kuih. Sebab cerita dia nak tentukan kuih yang hendak dibeli. Nak tahu kuih gapo yang nak dibeli tu. Maka arahan kepada komputer adalah kita suruh dia baca. Menggunakan kaedah pseudocode ni kita suruh dia baca. Baca nama kuih. Orang royak tu gapo. Okey. Seterusnya, cerita dia adalah tentukan harga kuih yang hendak dibeli. Harga kuih pula. Maka kita suruh komputer tu akan baca harga kuih. Jadi hak tebal-tebal ni arahan untuk komputer ni. Baca harga kuih. Kita royak ke dia. Tentukan kuantiti kuih yang hendak dibeli. Maka baca kuantiti kuih. Suruh baca kuantiti kuih tu. Kira jumlah harga kuih yang hendak dibeli. Kita pun royak kepada komputer tu, suruh kira. Dia pun kira jumlah harga kuih sama dengan kuantiti kuih darab dengan harga kuih. Maka dia pun keluarkan, kita pun minta dengan dia, kita minta komputer, okey, royaklah saya, paparkan. Papar ni maknanya royaklah saya. Berapa awak kira saat ni? Jadi papar jumlah harga kuih. Proses ni, proses daripada mula sampai tamat ni, kita namakan pseudocode. Boleh? Boleh kau? Boleh. Respon? Okey dah. Jadi jalan cerita tu, algoritma, arahan yang kita nak guna, nak suruh komputer buat tu kita namakan pseudocode. Carta alih ni adalah proses. Lagu mana benda tu berlaku. Lepas ni gapo, lepas ni gapo, lepas ni gapo. Dia serupa sebenarnya lebih kurang ni. Cuma hak ni dalam bentuk carta. Pseudocode ni dijadikan dalam bentuk carta. Dia ada mula sama dengan mula, dia ada tamat sama dengan tamat. Tengok ni. Proses dia adalah proses baca nama kuih. Sama dengan ni. Proses baca harga kuih. Sama dengan tu. Pseudocode dia, kita nak royak ke komputer tu suruh baca. Baca kat harga kuih tu berapa. Kena pasti dulu. Baca kuantiti. Berapa kat jumlah dia? Kuantiti. Lepas tu kat suruh kira. Kira dalam bentuk ni. Jumlah harga tu sama dengan kuantiti kuih darab dengan harga kuih. Lepas dia kira tu, dia kena royak lah pula. Papar. Royak lah kita. Kita kira saja. Tak tahu sekarang, royak lah kita. Jadi, dia pun papar. Ini proses ni sama.
Sudut dijadikan dalam bentuk catat alih. Awak selalu buat catat alih dalam proses proses dalam sains lah banyak kau. Dalam bahasa Melayu pun ada juga buat. Okey. Baik, seterusnya kita lihat pada muka surat 26. Pada muka surat 26 ni adalah pada muka surat 26 ni adalah seterusnya mari kita lihat contoh perkaitan antara algoritma sudut dengan catat alih bagi aktiviti memaparkan dan menyebut nombor 1 hingga 3. Macam tadi jugalah. Ni cerita. Algoritma cerita, arahan dia dan catat alih. Okey. Boleh jelas kan? Sebab ini adalah orang panggil asas untuk awak belajar menjadi seorang programmer. Awak kena tahu jalan cerita dia, awak kena tahu gapo awak kena buat, nak suruh orang tu, awak kena tahu gapo, lepas tu lagu mana proses dia. Jalan cerita, gapo perlu buat, lagu mana proses dia. Dengan catat alih ni kita akan faham, oh okey, ni faham ni gini, faham ni gini, faham ni gini. Supaya nak makan nasi, tak? Nak makan nasi mula-mula kali agak masuk. Lepas nasi menang saat ni. Nasi kot dah. Okey. Bagaimana? Siapa boleh jawab? Nak proses nak makan nasi. Catat alih untuk makan nasi. Bubuh nasi dulu. Dok. Ambil pinggan dulu. Ataupun nanuk dulu. Nanuk nasi dulu. Makan nasi tu. Mula-mula sekali adalah nanuk nasi. Yang kedua? Ambil pinggan. Ambil pinggan. Lepas tu? Yang ketiga? Tutup pula nasi. Ambil pinggan lepas tutup pula nasi dulu. Bukan tutup dulu tak? Baru ambil pinggan. Tutup dululah. Ambil pinggan kan? Okey, lepas tu? Ambil nasi. Bubuh nasi tak? Lepas tu? Bubuh lauk. Bubuh lauk. Lepas tu? Makan. Bismillah tak baca. Basuh tangan. Baca bismillah. Tapi yang sebelum baca bismillah mesti basuh tangan dulu kan? Basuh tangan dulu. Mula-mula tadi basuh tangan tak? Belum ambil pinggan ke? Tidak cuma tangan tu, pinggan tu. Maknanya itu adalah proses lah. Ustaz nak ayat tahu bahawasanya catat alih. Apa saja kita buat, mesti dia berasaskan kepada catat alih. Sedar tak sedar lah. Tak? Sama apa saja. Nak semaya pun lagu tu juga catat alih. Kena ambil air semaya dulu. Faham air semaya tu ada catat alih dia pula. Baca bismillah dulu. Tak? Basuh tangan dulu. Catat alih dia. Baik? Boleh faham kau belakang? Boleh. Faham. Faham ni? Faham. Okey. Jika faham, kita akan lihat pada macam mana kita nak menggunakan pseudocode ini dalam program Basic 256. Okey. Nak gunakan pseudocode ini dalam Basic 256. Catat alih ni kita guna bila kita nak royak kat orang, macam mana kita buat? Tu catat alih kita guna. Kita tak gunakan dalam program. Kita guna pseudocode dalam program. Untuk buat jadi seorang programmer, kita kena tahu algoritma, kena tahu jalan cerita lagu mana. Kemudian kita kena buat pseudocode. Daripada pseudocode tu ialah kita akan masukkan dalam program ni. Okey, kita kata cuba program. Kita lihat pada cuba program. Baik, sekarang ni mana nak type dia? Ini adalah tempat teks ni. Bila ada untitled ni tajuk lah. Dia boleh buat banyak. Tapi kita guna satu saja. Tajuk yang pertama, dia automatik buka. Dia ada arahan print 1. Kita nak program ni kan? Kita nak buat ni. Nak program ni, kita nak cuba program ni. Okey. Kita lihat di sini. Dia kata print 1. Apa perlu awak buat adalah typekan di sini adalah print. P-R-I-N-T. Bila dia bertukar kepada warna biru, maka betul lah arahan tu. Maknanya program Basic 256 ni kenal. Tahu bahawasanya perkataan tu dia faham. Dia boleh faham perkataan tu. Kalau salah, contoh dia Ustaz buat P-R-E-N-T. Apa tak? Dia tak warna biru tua. Nanti Ustaz buat besar. Boleh besar ke kau? View. Font. Okey. Okey, kejap. Terah. Okey. Besar kan? Okey.
Ni kalau PRENT pada nombor 1 tu maksudnya pada baris pertama. Baris pertama arah gapo. Subuh atas ni. Baris pertama arah gapo. Dia kata sini adalah untuk papar. Okey, papar. Sekejap, Ustaz Bu. Okey, untuk papar kita guna print. Perkataan print. Maksudnya sudah terbit print. Kita pun type PRINT. Bila dia tukar biru tebal gitu, maka dia faham. Seperti mana Ustaz tadi, dia fahamlah gapo dia kena buat. Komputer tu faham apa kena buat. Kita pun senggesa, kita perlu kata print 1. Kita pun bubuh nombor 1. Okey? Sudah. Lepas tu, say. Kita pun enter untuk baris kedua. Baris kedua ni, ni lah. Say. Iaitu sebut. Sebut say lah bahasa Inggeris. Sebut nombor 1. Dia berkata say 1. Kita pun type say. S-A-Y. Dia jadi biru. Okey, comel. Kita pun 1. Boleh? Boleh? Baik. Boleh. Boleh. Buat sekali dengan Ustaz. Tengok sekali. Buat. Ia jadi warna biru. Jadi biru kan? Biru dengan purple kan? Okey. Okey. Sudah ke belakang. Print 2. Enter. Say 2. Lepas tu enter. Print 3. Enter. Print 3. Say 3. Sorry. Delete balik. Okey. Delete. Say 3. Baik. Boleh sekat tu? Boleh. Siapa tu? Boleh. Okey. Sekarang ni macam mana kita nak tahu dia apa yang kita buat ni berfungsi ataupun tidak? Okey. Kita perlu klik pada run. Kau rasa tak ni atas ni run tu? Ada hot warna hijau tu. Dia ada 1, new, 2, open, save, lepas tu ada run. Awak pecek run, dia kata gana? 1, 2, 3. Okey, Ustaz ulang dengar Dengar tak? 1, 2, 3. Dengar. Okey, jadi tak awak? Jadi. Jadi tak? Ha. Okey. Sekarang ni awak sudah faham bahawasanya kalau kita nak papar, nak tunjuk ni output ni. Ni apa berlaku? Komputer akan tunjuk kita. Komputer akan tunjuk kita sini. Hasil apa yang kita buat. Okey? Print 1, dia akan pun waktu bit nombor 1. Lepas tu, dia berkata say 1, dia akan sebut sana 1. Dia pun sebut 1. Okey. Dia pun print 2, dia akan waktu bit nombor 2. Lepas tu, dia pun say 2, dia akan sebut 2. Lepas tu, print pula 3. Dia akan tubik, dia akan kata say 3. Kalau Ustaz tak berbual say sini, apa akan berlaku? Kita delete say. Kita pun run. Tengok. Senyap sunyi. Tak kata gapo. Betul? Betul. Okey. Baik. Sekarang ni Ustaz nak buat sini pula. Nak tukar kepada, sebab dia nombor, Ustaz nak tukar kepada saya. Kalau kita nak tarik perkataan dalam bentuk teks, kita kena ada tanda ni. Tanda apa? Tanda baca tak? Kau pandang kau? Tepi enter. Tekan shift dan tepi enter tekan gitu. Dia kata tubik tanda tu. Kemudian awak kata saya. Awak pun tutup dia. Dia akan jadi warna pink. Bila warna pink tu comel. Maknanya okey. Purple dengan pink tu okey. Saya buka. Buat gitu. Budu. Saya suka budu. Budu lah. Tak boleh. Saya suka ke apa? KFC. Okey. Saya suka KFC. Kita nak suruh komputer ni paparkan. Okey. Print sini. Saya suka KFC. Kita pun run. Nampak tak? Nampak. Boleh? Jadi kan? Okey. Kalau Ustaz nak suruh dia sebut pula.
Ustaz tafsir dia print. Tafsir itu pun Ustaz nak dengar saja. Maka Ustaz tukar print kepada say. Say. Print ni Ustaz ambil, Ustaz tukar pada say. Ambil pada say pula ni. Okay. Cuba kita dengar apa dia ada, ya. Saya suka KFC. Dia kata apa? Saya suka KFC. Okey dah. Saya suka, kita pun tukar pula. Saya suka ayam. Okey. Dia sebut kan? Orang putih sebut. Saya suka ayam. Ayam. Jadi awak boleh buat ni. Dan awak juga boleh buat dalam satu baris sahaja. Dalam keadaan gini, saya suka ayam goreng. Dalam satu baris. Dan hendaklah ditutup dengan tanda ni. Run. Saya suka ayam goreng. Saya suka ayam goreng. Jadi tak? Jadi. Jadi. Orang lain jadi tak? Siapa tak jadi, ayat lalu. Sebab dia memang kena praktik. Bagi yang jadi, tahniah saya ucapkan, awak sudah menjadi salah seorang programmer muda. Ni adalah cara dia. Dia lagu ni lah. Cara dia banyak arahan-arahan yang kita kena tahu, barulah kita boleh guna. Ni kena belajar lebih detail, tapi tak apalah. Kita belajar hari ni untuk print, say, dan kita ubah daripada nombor kepada teks. Nombor tak payah ada tanda ni. Nombor tak perlu ada tanda ni. Okey, nombor tak perlu ada tanda ni. Kalau untuk teks sahaja, kita kena ada tanda ni. Itu peraturan dia. Okey, boleh? Boleh? Boleh. Okey, kita cuba lagi program pada muka surat sebelah. Lihat muka surat sebelah, iaitu 27, 28. 27 ni awak boleh baca. Lebih kurang saat ni juga berkenaan dengan cata alih juga lah. Okey, sekarang ni kita tengok cuba program muka surat 28. Cuba type apa berlaku. Type satu persatu. Apa berlaku pada cuba program tu? Pertama sekali CLG, enter. Sound 262,250, enter. Okey, sound 262,250, enter. Sound 262,250, enter. Sound 330,250, enter. Sound 392,500, sound 330,500, sound 392,500, sound 330,500, sound 392,1000. Siapa dah siap? Cuba play bunyi mana? Ni Siap lagi. bunyi. Buat. Jadi kita ada 10 baris. 10 baris arahan. Ataupun pseudocode. Atas pada CLG tu mestilah mula. Mula. Lepas tu bawah dia tu mestilah tamat. Maksud dia gitulah. Tapi kita tak boleh lah mula dengan tamat tu. Alahnya lekat berapa ni. Siap lah. Okey, Ustaz play dulu tengok. Apa berlaku. Lagu ke apa tu? Sekali lagi. Agak-agak lagu apa? Sudah. Ingat lagu.
You bunyi. Betul lah bunyi. Lagu ke apa? Tak tahu bunyi apa, you bunyi tok 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 tok. Tu lagu dia ada dah tulis tu. Bapaku pulang dari kota. Betul kan? Dari kota. Betul kan? Okey. Mana ni lah bentuk dia. Hot depan ni adalah kod bunyi. Belakang ni adalah tempo dia ataupun lama ke dia bunyi sound tu. Kalau Ustaz kurang 250 Ustaz kurang kepada 150 dia kali cepat lah. Okey, contoh kan 150 ni Ustaz kurang. Ni lambat sikit 1000 lagi lama. Okey. Bunyi ni dengan tempoh dia. Boleh faham dah? Jadi, sudah 3 arahan kita belajar, iaitu print, lepas tu 4 arahan lah. Print, say, CLG. CLG tu clear dah. CLG tu untuk clear, untuk kosongkan memori dia tu. Lepas tu sound, 4 dah arahan. Untuk basic 256 ni, awak telah belajar 4. Jadi nanti ikut kreativiti awak boleh tukar, ikut saja nombor ni awak try. Sound ni awak katakanlah 1200 kau, bunyi mana? Contoh dia, Ustaz ambil satu saja. Okey. Ustaz ambil 333. Okey, 333. Bunyi ke apa? Ada bunyi gitu. Kalau Ustaz ambil kata agak-agak lah. 580. 5803. Ada tak tu? Dia lebih nyaring. Maknanya, ini adalah hot depan ni nombor kod untuk bunyi pelbagai tone. Dan belakang ni adalah tempoh yang dia kena mainkan tone ni. Boleh? Boleh kah? Nanti siapa dia nak cuba nanti dia tengok video rakaman ni lah. Sebab Ustaz pun tak nak tunggu. Ustaz pun kena teruskan bagi orang yang sudah ada tu dia boleh buat lalu. Okey, ada masalah orang lain selain pada Mazuk? Buka mic. Tak ada. Jadi belakang? Tidak ada. Jadi, okey, bagus. Kita pergi kepada yang lebih mencabar, iaitu pada muka surat 30. Ni ada permainan game ni. Dia boleh buat game ni sebenarnya. Tapi untuk buat game tu tak cerita kemudian. Ni. Contoh dia game algoritma ni, dia kata jatuh one motel ni. Itu tak apa, cerita lain. Kita tengok pada muka surat 30, cuba program juga. Muka surat 30, iaitu kod atau cara 1, kod atau cara 2. Sekarang ni, semua orang buat di kod atau cara 1. Buat sekarang. Tengok apa yang berlaku pada program tu. CLG. Kita gunakan color untuk keluarkan warna. Tengok dia waktu bit warna biru. Maka arahan kita betul. Okey, yellow. Kita nak warna kuning. RECT maksudnya rectangle. Rectangle ni segi 4. Okey. Segi 4 dia, dia ada koordinat dia ni. 00, 299, 299. Okey, seterusnya baris kita senggesa baris yang kelima. Color kita nak warna hitam, black. Okey. Rectangle 100, 200, 100 dan 25. Ini maksudnya bucu dia. Bucu petak tu segi 4 tu. Bucu lain ni berapa? Bucu lain ni berapa? Bucu lain ni berapa? Bucu lain ni berapa? Okey. Kemudian kita pergi lagi kepada mana. Okey, color black. Hitam lagi. Okey. RECT rectangle 75, 75, 50, 50. Okey, ada satu lagi rectangle juga 175, 175, 75, 50 dan 50. Okey,
Apa berlaku? Ustaz nak tengok juga apa berlaku ni. Ustaz pun run. Ting, tubik muka orang gitu. Okey. Cuba buat. Siapa berjaya? Jaya Ustaz. Tubik. Muka orang ni. Muka petok tu. Kartun petok tu, dia ada mata. Mata petok. Kemudian dia ada apa? Mulut dia tu. Mulut dia. Beres? Boleh faham? Boleh. Jadi tak? Jadi. Jadi ni. Okey. Cuba ubah nombor-nombor tersebut. Katakanlah. Ustaz bawah sekali. Kata dia Ustaz ubah 175. Ustaz ubah 175 kat sini. 175. 150. 150. Kita pun run balik. Oh, mata dia duduk bawah tu pula. Jatuh. Maknanya sini bahagian mata dia ni. Kita pun run. Mata duduk jatuh. Ni adalah koordinat dia. X dengan Y. Dan juga dia punya koordinat di antara X dan Y tu. Ni saiz dia. Ni adalah saiz besar kecil. Ini adalah koordinat X. Ini adalah koordinat Y. Koordinat ni maksudnya kedudukan dia. Nak kita mana petak tu. Okey. Ustaz letaklah katakanlah 100. Katakanlah sini 100. Okay, dia keduk mana 100 tu? Dekat situ. Mata renyok sikit. Jadi mata yang sesuai tadi dia adalah 75. 75 berada di kedudukan yang sesuai. Boleh? Boleh? Hello? Boleh. Boleh tak? Boleh. Okey. Sekarang ni, padam balik, buat kod atau cara 2. Apa berlaku? CLG, enter. Color, yellow. Enter. Circle. Circle, awak tahu maksud circle. Circle ni bulat lah. 150. X, koordinat X dia 150. Koordinat Y 150 juga. Dan bentuk dia adalah 150. Okey. Color, black. Hitam kita nak. Circle. 100. Tengok. Ustaz tak salah. Dia tak warna biru. CRLE. Salah. Dia tak kerja di tebal. Maka Ustaz buat circle. Okey, baru kita tebal. 150. 200,70. Enter. Color. Yellow. Yellow. Circle. 150,70. Ada dalam buku dah. Nanti awak dapat tu awak tengok dalam buku. Seterusnya adalah color black. Okey, circle. 130. Circle sekali lagi iaitu 200, 100 dan 30. Okey, kita tengok apa berlaku. Muka senyum. Muka ada senyum. Okey? Boleh? Siapa berjaya sampai sini? Siapa berjaya? Belum siap? Kita berjaya. Ye, dapat. Okey, dapat muka senyum ni? Dapat. Okey. Cuba kita, semua berjaya ke? Semua berjaya? Tak semua. Tak semua lagi? Hak mana ada tu berjaya belakang kau? Buat ni. Muka ada senyum. Siap. Siap. Bagus. Lain? Ada masalah? Tak ada. Ada masalah tak ada? Tak ada. Ada? Okey tak? Boleh lakukan ni? Okey. Katakanlah Ustaz nak tukar warna pula. Nak tukar warna. Ni warna yellow. Kita nak warna ke apa? Warna blue. Biru. Kita nak warnakan biru situ. Lepas tu, hot yellow ni tukar biru. Blue saja. Biru.
Color putih, white. Okey, tukar white dia. Apa? Run. Jadi gitu lah. Awak kena cubalah. Okey. Apa yang kita telah belajar? Pertama sekali adalah berkenaan dengan print, arahan untuk print, iaitu cetak, sama ada cetak nombor. Nombor tak perlu tulis, tak perlu ada kurungan. Kalau nak ada teks, kena buat gini. Seterusnya ada say. Kalau say nombor pun sama, tak perlu ada kurungan. Kalau say teks, kena ada kurungan gitu. Okey. Kita belajar berkenaan dengan CLG, apa itu? Clear. Tak. Clear. Lepas tu kita belajar dengan rectangle. Rectangle dia, posisi X. Okey, ini adalah posisi X dengan nombor dia, X. Posisi Y. Kemudian size dia besar mana. Size dia kita kata 50, contoh dia 50. Kita belajar sekarang ini adalah color. Warna. Warna apa kita nak? Warna yellow. Okey. Kita belajar berkenaan dengan circle. Bulat. Maksud jadi bulat, iaitu posisi X adalah 100, katakanlah posisi Y adalah 100 juga, besar dia adalah 150. Contoh. Okey. Ada lagi arahan yang Ustaz tinggal? Banyak dah ni. Awak boleh buat ada sesuatu ni. Bila awak faham print tu untuk apa, kalau nak print untuk teks lagu mana, kalau say untuk apa, kalau say untuk teks lagu mana, untuk clear grafik. CLG ni maksudnya clear grafik. Dia ada satu lagi, tak silap Ustaz, adalah CLS. Ada tak? Biru ke tak? Ada. CLS maksud dia clear screen. Dia kosong tempat output. Tempat output ni, dia kosong dulu. Baru dia buat arahan lain. Okey? Ni cerita lain. Okey. Ada nak tanya? Halo? Ada nak tanya? Tak ada? Hak geng tu dia ganan awak. Tu biar dulu. Awak kena faham satu-satu. Game tu adalah lebih advance dari ni. Awak kena faham dulu benda ni. Nanti awak akan, bila awak boleh gunakan arahan-arahan ni untuk buat ikut kehendak awak. Ni arahan-arahan ni ikut kehendak awak boleh buat. Maka baru kita teruskan kepada hati-hati. Jadi, Ustaz tak dengar Ustaz. ya. 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 Okey, jadi ada lagi tak? Boleh tengok menulis algoritma ni kita kesambung kemudian. Sebabnya untuk programming untuk hari ini sahaja. Lepas tu kita akan baca balik part lain. Okey. Ini jenis-jenis pseudocode. Ini adalah jenis-jenis pseudocode. Okey. Ni dia tak beri contoh. Dia buat saja. Okey, algoritma tu bla 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 bla. Ni adalah berkenaan dengan pseudocode, palang bola buah apple. Ni awak baca. Baca awal dulu, nanti Ustaz cerita balik. Okey, bagaimana? Ada nak buat aktiviti? Boleh terus buat aktiviti rumah awak ni, hari ni. Kita belajar print, print nombor, kita belajar print text, kita belajar say nombor, kita belajar say text, kita belajar clear grafik. G ni maksud dia grafik. Ni grafik ni. Kemudian kita belajar macam mana bentuk segi empat nak buat rectangle, RECT, dengan posisi X dengan Y koordinat dia, kemudian size dia. Okey. Kemudian kita belajar color, macam mana kita nak keluarkan warna. Kita belajar juga circle, macam mana nak buat bulatan, posisi X, posisi Y,
dan juga saiz dia. Besar mana bulatan tu. Okey. Semakin besar nombor ni, semakin besarlah bulatannya. Okey. Lepas tu kita belajar sound, iaitu jenis bunyi lagu mana. Nombor ni awak ikut lah, bubuh nombor terah. Mana rasa sesuai dan selesa dengar. Kemudian ini adalah tempo dia ataupun tempoh dia. Berapa lama bunyi ni akan bunyi. 1,000 ni maksud dia 1 saat. 1,000 ni maksud dia 1 saat. Nilai dia adalah millisecond. 1 saat. Kalau buat dalam 10,000, maknanya 10 saat. Kita bunyi 10 saat ni, lama 10 saat ni. Awak 90,000, 90 saat. 1 minit bunyi. 1 minit, 90 saat. Okey. Ada soalan sebelum kita akhiri? Simple je ni. Ada soalan? Ada. Hari ni, okey, kita ada berapa orang hari ini? Ada. Kita ada 16 orang. Okey. Beres. Jadi sila tanda di portal PDPR SKDH, tanda kehadiran awak di sana. Dan jika tak ada soalan, maka kita berakhir setakat ini dulu. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bye-bye. Waalaikumsalam. Mana seperti ibu stiker kau ni?